Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruhu wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar thumma amma ba'd. InsyaAllah kita teruskan bacaan dan ulasan terhadap kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa ghafaralah. Dan hari ini kita sampai pada muka surat 70. Muka surat 70 dalam mensyarahkan kalam beliau rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, kita mengimani adanya syurga dan neraka. Kita beriman bahawa syurga dan neraka itu hak, benar, dan ia adalah perkara yang dua makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan, dan sifat syurga dan neraka itu kekal selama-lamanya dan tidak dibinasakan. Kita beriman dengan syurga dan neraka. Syurga, kata Syekh, adalah tempat kebahagiaan yang hakiki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum mukmin yang muttaqin. Tempat kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenar. Yang mana tempat-tempat bahagia sebelumnya merupakan suatu nikmat yang ada pengakhirannya. Semua nikmat yang kita dapat di tempat yang lain ada jangka waktunya dan ada limitnya. Limit dari segi masa, limit dari segi kenikmatan, limit dalam pelbab Allah SWT limitkan dalam banyak dalam segala perkara. Kerana nikmat itu nikmat yang bukan nikmat yang hakiki, ia nikmat yang sementara. Manakala syurga adalah tempat nikmat hakiki yang tidak ada batasannya. Allah Subhanahu Wa Taala memberi nikmat kepada hamba-Nya di syurga dan tidak dibataskan, tidak disebutkan batasan. Malah disebutkan dari hari ke hari ada sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan tambahan nikmat kepada hamba-hamba-Nya. Malah hamba-hamba yang duduk dalam syurga sekalipun, mereka akan mendapat satu nikmat yang mereka tak pernah terfikir sebelumnya. Di dalamnya terdapat segala kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbesit dalam hati manusia. Ini adalah hadis Nabi SAW. A'dadtu al-ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah kata, aku telah siapkan nikmat untuk hamba-hambaku yang salihin, satu nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mana-mana mata. Jadi kalau di syurga nanti, nikmat yang di syurga dengan apa yang ada pada kita kat dunia ini, bila sampai kat syurga, apa yang kita nampak itu adalah apa yang kita tak pernah nampak di dunia ini. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar,
dan tidak pernah terlintas dan dibayangkan dalam hati manusia, sama ada kata hati atau dalam pemikiran manusia. Jadi sampai ke syurga suatu perkara yang lain, satu nikmat yang kita tak pernah terbayang. Oleh itu, apa yang ada di syurga dengan apa yang ada di dunia ini berkongsi pada nama. Berkongsi pada nama dan ada syabah. Syabah artinya persamaan yang tidak dapat dibayang. Ada persamaan, bukanlah tidak langsung tidak persamaan. Persamaan yang tidak pernah dibayangkan oleh akal pemikiran manusia. Di manakah wajah persamaan itu tidak tahu, tapi orang bila nampak perkara tersebut dia tahu, oh ni sungai. Kat dunia dulu pun ada sungai. Dia boleh nampak nikmat-nikmat tersebut, dia tahu kat dunia dulu dia pernah dapat, tapi tak sama. Sungai yang ni sungai yang tak pernah dilihat oleh mata, tak boleh didengar oleh mana-mana telinga suaranya, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Jadi semua nikmat yang kita nampak kat dunia ini, tak kira zaman maju sampai ke tahap mana sekalipun, dan kecantikan bangunan macam mana sekalipun yang ada di dunia ini, tidak akan sama dengan apa yang ada di syurga. Cuma adanya syabah yang disebutkan kata hadza ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Bila dapat rezeki kata ini pernah kat dunia ni ada ni yang macam ni. Dah dapat tapi dia tak sama. Cuma diketahui nikmat tersebut adalah nikmat yang pernah mereka rasai. Sebab itulah Allah SWT menamakan dengan nama-nama yang dapat diketahui. Dan jadi perkongsian pada nama dan pada syabah, ada penyerupaan tertentu. Sehingga kita tahu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Ada tasyabuh, tapi kat mana memang kita pun tak tahu. Satu nikmat yang berbeza. Firman Allah Subhanahu wa taala, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tiada seorang pun, fala ta'lamu nafsun, tidak seorang pun yang tahu. Nafsun itu maksud jiwa atau seseorang. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada qurrat a'yun, perkara-perkara yang menyenangkan mata manusia atau menyenangkan mata ahli syurga. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan di atas apa yang mereka kerjakan. Okey. Ayat ni sebut fala ta'lamu nafsun, tidak ada satu jiwa pun pernah mengetahuinya. Tak ada seorang pun tahu. Soalan ni apakah maksud nafsun di sini? Tidak ada seorang pun yang tahu. Adakah termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau termasuk Jibril alaihi salam, atau ia bererti fala ta'lamu nafsun fid dunya, ataupun tidak pernah dilihat oleh mana-mana jiwa di dunia ini. Itu dikecualikan Nabi Muhammad yang pernah masuk ke syurga, Jibril yang bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat sebagai malaikat yang bertugas di syurga, yang bekerja di syurga, diberikan tugas, diberikan tanggungjawab untuk di dalam syurga. Ataupun nafsun ini merangkumi seluruh makhluk. Dua-dua makna ini warid, masa boleh jadi. Kalau dimaksudkan itu adalah syurga secara umum, ianya tidak pernah dilihat oleh mana-mana manusia, kecuali siapa-siapa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dibawa dan diperlihatkan keadaan syurga di ketika Isra' Mi'raj, dan Nabi pun telah bermimpi dan Nabi menyifatkan syurga, dan mimpi Nabi itu tidak salah, mimpi Nabi itu adalah wahyu, adalah benar. Ataupun maksud fala ta'lamu nafsun ini lebih khusus daripada itu. Nafsun ini merujuk kepada
merujuk kepada seluruh jiwa, termasuk Nabi Muhammad pun tak tahu, termasuk Jibril pun tidak tahu. Artinya nikmat syurga, ada nikmat yang Allah beritahu pada kita. Nikmat yang Allah beritahu pada kita, disifatkan nikmat-nikmat syurga. Dan ada nikmat yang Allah sembunyikan. Kat Quran pun tak cerita, dalam hadis pun tak cerita, siapa pun tak pernah nampak, Jibril pun tak pernah tahu. Tetapi nikmat itu akan menjadi kejutan yang menyenangkan mata seorang mukmin yang bangun qiyamul lail. Kerana ayat ini berasal ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi ayat ini berkaitan dengan nikmat khas yang dikurniakan kepada orang yang banyak bangun qiyamul lail. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', mereka menjauhkan punggung dan belakang mereka daripada tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan penuh ketakutan dan tamak. Artinya bukan sakat bangun qiyamul lail, tetapi solat tu bukan solat kita dah bangun qiyamul lail, tapi solat tak tahu kita tengah solat apa, kan? Dia tak ada khauf, tidak ada raja, sebab kita memang solat ngantuk dah tidur balik. Okeylah, pahala kalau buat baik sah sahaja paling kurang dapat 10 hingga 700. Kualiti amalan tersebut, adanya khusyuk, adanya ihsan, naik lagi lebih daripada 700 hingga ke level yang tidak sehingga balasan yang tidak diketahui oleh kita, yang tidak ada limitnya. Tapi kat sini Allah kata yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Waktu malam ditunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun afatuhan tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Pada waktu siang, wa mimma razaqnahum yunfiqun, pada waktu siang mereka menafkahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka. Maka hamba yang begini, yang qiyamul lail pada waktu malam dan bersedekah pada waktu siang, mereka ini akan diberikan satu nikmat yang menyenangkan mata mereka, dan ia merupakan perkara yang disembunyikan. Jadi fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, tak ada satu jiwa pun yang tahu apa disembunyikan. Artinya nikmat itu merupakan nikmat yang khusus, yang baru diketahui oleh ahlinya ketika itu. Jadi nafsun, Jibril pun tak tahu. Jibril nampak syurga, nampak apa di syurga, tapi nikmat yang Allah berikan kepada mereka, nikmat yang special, yang mana Jibril pun tak pernah nampak ketika itu. Iaitu kita kata nikmat mujaddadah, nikmat yang baru. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan nikmat yang khusus. Macam mana? Allah kata pun sembunyikan, Allah sembunyikan, Allah rahsiakan. Kita dapat surprise lah. Tapi surprise tu surprise macam mana? Ada surprise yang mengejutkan, ada surprise yang menyebabkan seseorang kalau dapat kejutan. Ada kejutan. Kejutan macam mana? Kejutan yang menyebabkan waktu pengsan, rasa sedih, atau kejutan yang menyenangkan hati. Allah kata, ya Allah sembunyikan. Yang confirm ianya akan merupakan satu qurrata a'yun, perkara yang menyebabkan mata kita rasa wow. Qurrata a'yun ni menyenangkan mata kita. Sebagian ulama kata ayat ini merujuk kepada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, perkara yang menyenangkan mata, tidak ada yang lebih menyenangkan mata kecuali melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah cerita tentang menyenangkan mata melihat Allah. Ada seorang jemaah tanya, "Ustaz, kalau tengok je dengan makan lagi sedap?" Jemaah tanya, ya, dan benda macam ni terjadi pada tiap-tiap zaman. Zaman Nabi pun pernah orang tanya tentang nikmat-nikmat. Yalah, kalau keadaan kita sekarang, makan dengan tengok, yang mana lebih sedap? Makanlah. Ada orang pentingkan, saya kata tak juga. Kalau nak cerita, ada orang penting kedai yang cantik, betul tak?
makan biasa-biasa je, yang penting boleh ambil gambar. Boleh ambil gambar, nampak menarik dia punya hidangan dan sebagainya. Ada orang dia tak kisah kat mana, kat tepi lorong belakang, kat belakang lorong, kat mana, tak kisah, asalkan rasa dia sedap. Manusia berbeza-beza. Tetapi di syurga confirm kat mana, nikmat di syurga bukan disebabkan oleh lapar. Nikmat makan bukan kerana lapar. Nikmat minum bukan kerana dahaga. Kita dapat saja minum telaga Kautsar, dah tidak ada lagi tidak wujud lagi kehausan. Tak ada haus dah. Yang nikmat kat syurga bukan didahului oleh kesakitan. Nikmat dunia dia takkan jadi nikmat kecuali didahului oleh kesakitan. Kita takkan sedap makan kecuali kita lapar, betul? Kalau kenyang, bagi apa pun tak sedap, walaupun makanan yang paling kita suka. Dan ada limitnya. Dah makan tu pun, dah sedap tu pun, besar mana dah perut kita. Bolehlah sepinggan, 2 pinggan paling-paling. Hebat dah kalau 3 pinggan. Kan? Habis dah, tak ada masuk dah. Kalau kata Sadiq ni pekerja Bangla yang ada, Bangladesh yang ada di Saudi tu, kalau bagi dia makan, dia kata khalas, dia kata milian. Dia kata penuh dah. Dia milian tu bukan sebab dia nak sebut penuh, sebenarnya dia nak kata kenyang, tapi dia tak tahu istilah bahasa Arab, syab'an dia tak tahu, jadi dia milian dah jadi bahasa Sadiq. Tapi betul lah, kenyang sebut penuh dah. Ya, nikmat tu ada limitnya. Nikmat di syurga tidak didahului oleh kesakitan. Jadi kat syurga bukan orang lapar cari makan, dapat makan sedap dah. Bab makanan ni nikmat tambahan. Bab kecantikan jugalah, syurga semuanya cantik yang ada di syurga. Tetapi kenikmatan yang paling tinggi yang didapati oleh manusia dalam syurga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagian ulama menjadikan ayat ni fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Qurratu a'yun yang dimasukkan ayat ini, yang disembunyikan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelbagai tafsiran, tetapi semuanya merujuk kepada nikmat-nikmat, dan semuanya ada kemungkinan jenis-jenis nikmat yang Allah kurniakan kepada orang-orang yang bangun qiyamul lail, berdoa dengan penuh khaufa wa tama'a, penuh dengan perasaan takut dan tamak, dan juga pada waktu siangnya mereka berusaha bersungguh-sungguh dan menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua amalan buat, atau 3 amalan dibuat: bangun qiyamul lail, solat betul-betul dengan khusyuk, atau solat dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan acuh tak acuh. Kemudian pada waktu siangnya dia menafkahkan. 3 amalan ini akan menghasilkan nikmat yang tak pernah tersebut dalam mana-mana berita. Jadi nikmat yang ada ni, ada nikmat yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada nikmat yang disembunyikan. Seperti nikmat berkaitan dengan pahala orang yang berpuasa. Ada balasan yang disebutkan untuk amalan sekian, ini balasannya. Tapi untuk orang yang berpuasa, Allah kata illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan ada pahala sekian kecuali puasa. Puasa ni khas untuk aku. Orang puasa ni dia tak ada riak. Betul? Kecuali dia nak riak, habis amalan dia. Tapi kalau amalan tu orang tak nampak. Kalau solat, mana boleh solat orang tak nampak? Solat ni mesti ada perkara yang dilihat oleh manusia. Puasa ni orang tengok muka kita pun nampak relax je. Kan? Orang tak tahu kita sedang puasa. Kecuali lah kalau orang offer makan, kita tak dapat kita beritahu. Tapi untuk zahir yang tengok kita tak tahu. Dan puasa ni ibadah yang paling perlu kepada sifat muraqabah, merasakan Allah memerhatikan kita. Lepas kita masuk tandas pun dia minum, kat belakang minum kejap, bukan susah pun, orang tak nampak pun. Tapi tak ada orang yang puasa yang begitu. Tak ada orang yang berpuasa kemudian dia batalkan puasa dia di tempat yang sembunyi. Tak, orang yang puasa semua tahan sampai malam.
Dia merasakan sifat muraqabah Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa ni takkan dilakukan kecuali orang-orang yang betul-betul beriman dengan Allah dan dia tahu Allah sedang memerhatikan dia, dan dia takkan buat satu amalan yang dikatakan batal puasa. Sehingga orang tua dulu tak boleh nak korek tak boleh nak korek hidung dekat puasa. Saya ingatlah yang ni memang tua beritahu, kenapa kau korek hidung kau puasa kan? Alamak, gatal hidung tu tak boleh korek. Masa kecil lah, takut batal puasa. Okay. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan di atas apa yang mereka lakukan. Kalau merujuk kepada ayat sebelumnya, tatajafa junubuhum 'anil madaji', merujuk pada 3 amalan tadi: bangun qiyamul lail, berdoa secara khauf dan tama', dan menafkahkan harta pada waktu siang. Kalau merujuk kepada keumuman, iaitu merujuk kepada semua yang ada di syurga, ya, nafsun di situ merujuk kepada jiwa-jiwa yang tinggal kat dunia dan tidak pernah diperlihatkan apa yang ada di syurga, iaitu dikecualikan Nabi SAW dan malaikat yang bertugas juga Jibril AS. Dua-dua makna ada, boleh ada kemungkinan. Itu berkaitan dengan syurga. Dan syurga telah wujud ke belum? Telah wujud atau tidak? Telah wujud. Sebab dah wujudlah kita kata apa yang Nabi nampak itu betul-betul. Apa yang Nabi nampak ketika Isra' dan Mi'raj di syurga itu ialah hakikat. Memang betul-betul dah wujud. Sebab yang dah wujud, dan Allah sebut uiddat lil muttaqin, yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya dah wujud. Dan kewujudan syurga termasuk daripada perkara-perkara yang kekal. Ia setelah wujud, ia tidak binasa, tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia kekal selama-lamanya. Baik, itu berkaitan dengan syurga. Kemudian Syekh berpindah kepada neraka. Syekh kata, sedang neraka adalah tempat segala siksaan, disediakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang kafir dan zalim. Orang kafir dan zalim. Neraka tempat siksaan, tempat azab. Untuk siapa? Untuk orang kafir. Orang mukmin tempatnya di mana? Di syurga. Orang kafir tempatnya di neraka. Okey. Segala maksiat ada furu' daripada kekufuran. Kufur sampai kepada mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beriman dengan Allah, ini kufur yang akbar. Kufrul akbar. Syirik dan kufur ini satu bentuk kezaliman yang besar. Ada syirik dan kufur yang kecil yang tidak sampai kepada kufur, dan ada maksiat yang merupakan furu' daripada kesyirikan dan kekufuran. Sekiranya ada kalimah la ilaha illallah yang merupakan kunci kepada syurga, tiap-tiap orang yang ada kalimah la ilaha illallah yang sah, dia pasti akan masuk syurga, kerana dia ada sifat keimanan pada dia. Syurga Allah siapkan untuk orang beriman. Semua orang mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia akan masuk syurga. Dan neraka tempat orang kafir. Semua orang tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan Rasul, buat apa sekalipun tempatnya di neraka. Tinggal mana? Tinggal golongan yang beriman tapi melakukan dosa-dosa dan cabang-cabang kekufuran. Dia duduk kat syurga, sepatutnya dekat syurga. Asas dia ada kalimah la ilaha illallah. Tapi dia buat amalan-amalan yang merupakan perangai orang kafir. Sifat-sifat orang kafir. Di situlah amalan mereka akan ditimbang untuk menentukan adakah amalan kejahatan dan kemaksiatan, kezaliman yang dibuat itu menyebabkan dia perlu dihantar ke neraka dahulu. Dan Allah timbang, Allah hisab. Macam mana cara hisab? Yang ini yang diterangkan dalam hadis 37 dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis Ibn Abbas.
tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencatatkan, dan Allah perintahkan malaikat catatkan. Nabi kata innallaha katabal hasanati was sayyiat. Allah ni semua kebaikan dan keburukan akan dicatatkan. Sekiranya seorang hamba berniat untuk melakukan satu kebaikan. Kita malam ni masya-Allah dah dengar dah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya Allah, banyaknya malam-malam yang terbiar dan terlepas daripada nikmat syurga yang kita dah tinggalkan. Berapa malam dah hidup? Banyak malam-malam kita yang merupakan tiap-tiap satu malam itu membuka ruang dan peluang untuk kita masuk syurga, dapat nikmat yang tak disangka-sangka, yang tak ada lihat. Dan kita rasa semangat pada malam ini, kita nak balik, kita nak bangun qiyamul lail. Dan itulah yang diceritakan oleh saya. Sama juga kita semangat. Kata malam ni kita kata jauhkan badan kita daripada tempat tidur. Tatajafa berarti dia tidur dululah, kemudian dia jauhkan, dia menjauhkan, dia berusaha untuk jauhkan badan dia daripada tempat baring dia. Kemudian adakah dia tengok bola? Tak. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dia berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan penuh khauf dan tama'. Baik. Kita ada cita-cita. Jam pun dipasangkan. Alam disediakan. Pukul 2 malam semangat. Ada pukul 3 pagi, 2 pagi, 3 pagi. Nak bangun tidur, nak bangun qiyamul lail. Sampai waktunya kering. Macam bunyi lah, macam bunyi, alam bunyi. Kita pun buka mata. Pukul 2 dah, rasa kejap je. Ni syaitan datang. Kejap tidur, nanti besok kalau bangun qiyam nanti tak cukup tidur, tak ada kualiti kerja, macam-macam. Tapi okay, tak, aku tak nak dengar syaitan. Aku nak lawan. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tahan. Bismillah. Kan? Tidur adik. Tak boleh lawan. Tahu-tahu buka mata subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Tadi semangat dah. Betul? Okey, itu nama ham. Dia bersungguh-sungguh nak buat baik, tapi dia tak sempat buat baik. Apa yang Allah catatkan? Kataballahu indahu hasanatan kamilah. Allah catatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan yang sempurna. Apa kita niatkan? Niat 2 rakaat lah dapat. Niat apa? Niat daripada pukul 3 pagi tadi itu sampai subuh, dapat kadar itulah. Kadar yang kita cita-citakan. Kadar yang kita inginkan. Jadi cita-cita biar besar. Keinginan tu biar besar dalam melakukan kebaikan. Ada seorang syekh, orang kata, apa cita-cita syekh? Cita-cita saya bina masjid. Saya nak bina masjid untuk kaum muslimin. Orang kata, syekh, kamu duduk di Mauritania ni makan pun susah. Makan pun susah. Syekh yang bukan yang kaya, syekh di Mauritania, dia kata, aku bercita-cita bina masjid yang besar, orang boleh solat hari-hari. Lepas tu orang tanya syekh, saya tak tahu syekh mana sebab tidak dengar sambung cerita je. Kamu makan pun susah syekh, nak buat masjid untuk kaum mukminin? Dia kata, angan-angan dan niat adalah tijaratul ulama. Orang alim ni perniagaan dia dengan Allah dengan apa? Dengan niat dan cita-cita. Dia tahu kebaikan tapi dia tak mampu buat. Jadi dia cita-cita dan beritahu kat orang, cita-cita beritahu kat orang. Inilah tijarah ulama. Orang yang alim, orang yang tahu. Kita tahu, alim ni bukanlah maksudnya alim ni merujuk kepada hanya ulama. Maksudnya siapa yang tahu kebaikan dan dia bercita-cita untuk melakukannya, kemudian dia tidak mampu, Allah Subhanahu taala telah mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Tapi dia kena sampai ham, betul-betul nak buat. Betul-betul nak buat. Kalau dia bercita-cita nak buat dan dia buat satu, di sinilah yang disebutkan dia akan dibagi 10, paling kurang 10 hingga 700, hingga ke bilangan yang Allah ad'afan kathirah, dengan gandaan yang banyak daripada 700 tersebut. Jadi berapa wallahu alam, digandakan. Berdasarkan kepada apa? Ada ulama kata berdasarkan kepada kualiti amal.
Islam, iman, ihsan. Kalau yang buat tu level Islam, artinya cukup sah, ikut-ikut, faham pun kurang, faham pun taklah berapa faham, khusyuk pun tak berapa khusyuk, buat sambil mengantuk-ngantuk, qiyamul lail sambil nak ni, sambil bila ketika sujud dia bersedia untuk doa tetapi rupanya dia terlelap kejap, yang bukan dah sampai batal. Terlelap, kalau tidur sampai jatuh tu batal lah. Tidak batal. Tapi kalau macam tengah ni rupanya dia terhayal kejap, itu tidak membatalkan solat. Amalan yang tidak sempurna ini paling kurang antara 10 hingga 700. Ni level mana dia punya kurang kan? Tapi paling sah je 700. Lepas daripada tu, kalau amalan dia sempurna, dia level 700 dan hingga ke bilangan yang tidak terhingga. Dia ada formula Islam, iman dan ihsan. Cuma cukup sah sahaja 10 paling kurang. Itu cara catatan. Cara catatan Allah SWT. Untuk perkara buruk, niat nak buat perkara buruk, tak jadi buat, akan dicatatkan satu kebaikan sempurna si Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Meninggalkan kerana Allah, bukan tinggalkan sebab tak mampu. Nak buat jahat tengok polis ada, tak jadi. Itu tak dapat pahala. Nak buat baik, ada nak buat kejahatan, kemudian dia ingat Allah, dia tinggalkan. Tak eloklah, tak baik buat. Aku tak nak buat. Tak nak buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dicatatkan satu kebaikan untuk dia. Bila dia buat, hanya dicatatkan satu kejahatan dengan tidak ada perkataan indahu dan tak ada perkataan kamilah. Artinya dicatatkan satu kejahatan yang Allah catat dan belum tentu sama dengan satu yang dia buat. Katalah dia buat, dia buat satu kejahatan tu, berkemungkinan kejahatan itu pun tidak dicatat sepertinya. Segala ulama kata satu sepertinya adalah kata sayyi'atan wahidah, tak disebutkan kamilah sepertinya. Kalau kebaikan sebut hasanatan kamilah, sempurna, macam mana yang diniatkan. Tapi kalau kejahatan, dicatatkan satu kejahatan yang tidak disebut kalimah kamilah, berkemungkinan satu kesalahan yang kecil Allah catatkan. Kalau begitu formulanya ditimbang, kalau satu kebaikan buat sampai pada 10, 700 hingga ke bilangan yang tak terhingga. Ni untuk ni cerita tentang orang beriman ni. Manakala kejahatan hanya dicatat satu, tetap yang banyaknya jahat. Tetap yang banyaknya jahat, artinya jahat ke baik? Jahat. Orang yang biasa-biasa dapat syurga dah. Ikut pada formula ini, formula yang Allah beritahu ni, bahawa susah sebenarnya kita ni kalau beriman dengan Allah, melaksanakan perintah Allah, susah ke neraka. Betul tak? Susah. Tetapi ada dosa-dosa yang menghapuskan kebaikan tadi. Dosa syirik jangan buat. Ada dosa-dosa yang boleh menghapus kebaikannya, digandakan begitu banyak. Satu saja buat dosa, ada dosa yang walaupun kecil di dalam mata manusia, tapi di sisi Allah dia akan memusnahkan semua kejahatan. Dosa-dosa inilah yang di-highlightkan sebagai al-kabair, dosa-dosa besar. Jangan main-main dengan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar, dan yang paling besar adalah dosa syirik. Kenapa tak kata kufur? Syirik dengan kufur mana lebih besar? Syirik dengan kufur mana lebih besar dosa dia? Ya? Syirik. Syirik itu dikatakan dosa paling besar sebab dia kufur lah. Syirik dikatakan dosa paling besar sebab dia kufur. Jadi dosa paling besar kafir lah, kekufuran. Syirik itu sebahagian daripada jenis-jenis kekufuran. Ada orang kafir yang kufur tanpa syirik. Orang yang pijak Quran. Contoh Iblis. Iblis dosa sebab syirik ke sebab kufur? Kufur, dia bukan syirik. Dia mana sembah siapa-siapa? Tak ada. Iblis tak sembah siapa-siapa. Dia dosa kerana kekufuran.
Sebab dikatakan dosa paling besar syirik kerana dia kufur. Dan syirik ini berlaku mana? Berlaku di kalangan orang yang dah beriman. Sebab orang dah beriman, dia beribadah pada Allah, jangan sampai beribadah pada selain Allah. Dan ia bukanlah perkara yang kecil. Sebab itu sering diingatkan, sering berikan peringatan. Kita azan dulu macam mana? Masuk waktu kan? Ya? Terus. InsyaAllah. Saya akan sampai 8.20 lah kot. InsyaAllah 9 minit. Jadi, ini adalah syurga dan neraka. Dan neraka dah wujud atau belum? Telah pun wujud. Seperti syurga. Dan kekal atau tidak? Rajihnya syurga itu kekal. Itu yang tepatnya, sahihnya neraka pun kekal sebagaimana syurga itu kekal. Ada perbincangan sebahagian ulama mengatakan bahawa yang kekal itu syurga, neraka tidak kekal. Tidak kekal. Pandangan ini pandangan yang lemah, yang bertentangan dengan dalil yang banyak. Walaupun mereka pun ada hujah, cuma perbincangan berkaitan ini saya tak perlulah detailkan. Tapi mereka bawa hujah. Allah kata khalidina fiha pada ayat-ayat syurga dengan abada, tapi neraka tak disebutkan kalimah abada. Khalidina fiha tak disebutkan sebagai abada dan macam-macam lah. Jadi dengan adanya perbezaan uslub Al-Quran tersebut, mereka kata kekalnya neraka tak sama seperti kekalnya syurga. Tapi bila dilihat kepada keumuman dalil syarak yang lain mengisyaratkan bahawa neraka pun kekal selama-lamanya. Soalan sebelum kita baca ayat, kita habiskan berkaitan dengan neraka dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha." Sesungguhnya kami telah siapkan untuk orang-orang yang zalim. Yang zalim ini dua, zalim yang kezaliman yang besar, orang yang buat syirik, orang yang buat kufur, dan kezaliman yang kecil ialah orang yang melakukan maksiat. Naran ahata bihim suradiquha. Api neraka yang dikelilingi, ahata bihim suradiquha, dikelilingi dengan suradiquha. Apa arti suradiq? Suradiquha kalau kat dunia ni macam kemah-kemah. Dalam neraka panas, tapi ada kawasan-kawasan yang Allah cipta dia lebih panas daripada tempat yang lain. Macam dalam kemah, tempat khas, tempat tertentu ni disediakan untuk orang-orang yang dahsyat kezalimannya. Orang kafir semua di neraka. Semua di neraka. Tapi yang berada di kerak neraka ialah kafir yang ditambah dengan penipuan, iaitu kaum munafik. Dan ada tempat-tempat khusus dalam neraka yang disediakan untuk orang-orang yang melakukan dosa yang khusus. Ada orang kafir baik. Baik artinya dia tak bunuh orang, dia tidak buat apa-apa, dia kufur. Bila dia kafir, tak beriman dengan Allah, tempatnya di neraka. Ada yang kafir, jahat, bunuh orang, jenayah dan buat semua sekali, kat neraka je, tapi dia berada di suradiquha, tempat-tempat khusus yang disiapkan untuk orang-orang yang melakukan dosa, bukan sekadar kekufuran ditambah dengan kezaliman-kezaliman yang lain yang mereka lakukan. Wa iyastaghithu, bila mereka minta air, yughathu bima'in, mereka akan diberi minum air kalmuhli, seperti al-muhl. Al-muhl ni apa? Al-muhl ialah minyak yang dipanaskan, minyak yang bergelegak, berikan air, tapi air seperti al-muhl. Al-muhl adalah minyak yang panas, yang wap minyak tersebut mencairkan barang-barang di kelilingnya. Sebab itu dikatakan kal-muhli yashwil wujuh, seperti al-muhl yang meluruhkan isi-isi muka, mendidih yang menyebabkan muka jadi cair ataupun hangus. Yashwil wujuh boleh bererti cair ataupun jadi hangus. Kita syawaya. Kalau kita pergi ke Arab, kita makan apa? Syawaya. Syawaya ni apa? Yang ayam bakar tu lah. Bakar, api yang membakar.
Jadi yashwil wujuh, yang menjadikan muka jadi arang, berubah jadi gelap. Yashwil wujuh, sebagian ulama kata ialah muka jadi luruh, maksudnya cair, kerana terkena wab. Bukan ni sebelum minum. Sebab dia kata kal muhli yashwil wujuh, yughathu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Ini yashwil wujuh berlaku bila? Berlaku sebelum dia minum. Baru dibawa air dia berikan pada dia, muka dia jadi hitam kerana wab yang keluar daripada air dalam api neraka tersebut, ataupun muka jadi luruh, cair kerana kena pada air tersebut sebelum diberikan minum. Cair macam mana pula? Dah cair dah. Cair datang balik pada muka yang cair, kemudian sebenarnya yang kita tahu, dan diberi minum. Allah kata bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa, itulah minuman yang paling buruk. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa, dan dah tempat tinggal yang paling buruk. Murtafaq ni tempat apa? Tempat berehat. Tempat berehat. Biasanya kalau penat, orang dah haus, letih, dekat syurga neraka ni apa berlaku? Dia bukan duduk kat neraka diam, tak. Narun, ada neraka alaihi narun muqsadah fi amadin mumaddadah. Kat syurga tu dia bukan habis kat neraka je. Ada yang diletakkan dalam surah dia, ada yang diletakkan di tempat yang khas, ada yang berada di kerak neraka, ada yang diikat dan diletakkan di tiang-tiang amadin mumaddadah, dan bentuk seksaan lebih pada dalam neraka. Dalam neraka tu bukan sekadar masuk neraka. Dalam neraka tu ada pelbagai jenis seksaan yang disiapkan untuk orang-orang yang melakukan jenayah, yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dia dah duduk sampai dia haus, mana penat lah, dah letih kena dia nak berehat. Nak berehat, murtafaq, tempat sandal, tempat berehat, tempat bersandar. Dan masa itulah nak berehat, nak minta minum air, haus, diberikan dengan air kalmuhl yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Kemudian kata Syekh, syurga dan neraka ini telah ada sekarang, dan keduanya kekal, tidak akan binasa selama-lamanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Ini abada ni neraka ke syurga? Syurga. Qad ahsanallahu lahu rizqa, Allah SWT telah memberikan mereka rezeki yang baik-baik. Siapa beramal soleh, siapa beriman dengan Allah, beramal soleh, dimasukkan dalam syurga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal selama-lamanya, abada. Khalidin ditambah dengan abada, khalidina fiha abada, ditakkidkan dengan kalimah abada. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Dan ayat ni Syekh rahimahullah datangkan ayat yang rad, terus bagi rad kepada kumpulan yang kata neraka tidak kekal. Ayat neraka, Syekh bawakan bahawa ada ayat neraka yang abada. Ni ayat yang rad balik kepada pandangan yang kita kata ada yang kata neraka tak kekal sebab tak ada kalimah abada. Syekh kata tak, bertentangan dengan nas ayat ni. Antara ayat dia jawab balik bahawa neraka pun Allah sebut abada. Ni dalil dia. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Jadi hujah yang dikemukakan bahawa pada setengah ayat, bahawa contoh kita tengok ayat pada surah Al-Bayyinah. Kita buka kejap. Kita tengok pada surah Al-Bayyinah. Bila dia merujuk kepada spesifik, walaupun kita hafal surah Al-Bayyinah, dah lama tak bawa dalam solat, takut salah. Jadi kita tengok balik surah Al-Bayyinah. Tengok ayat yang bawah. Allah kata innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ada abada tak? Tak ada. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dengan ahli kitab musyrikin, mereka dalam neraka jahannam, kekal dalamnya, tak disebutkan abada. Tapi bila disebut innal ladina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Ada perkataan
abada radhiyallahu anhum wa radu an wa dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi ayat yang seumpama ni bukan satu. Allah sebutkan syurga abada, neraka tidak ada kalimah abada. Tapi Syekh kerana buku ni ringkas, Syekh bagi dalil bahawa neraka tu kekal selama-lamanya juga, tidak dibinasakan, sebab Allah bersebut khalidina fiha abada. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Jadi tetap menjadi pertikaian, apakah maksud satu ada abada, tidak ada abada sebagainya, wallahu alam secara detail. Tapi nas yang mengatakan syurga itu, neraka itu kekal juga nas yang kuat, dan hujah yang dibawakan bahawa tidak ada kalimah abada sebagainya dijawab oleh ulama yang mengatakan bahawa abada juga warid dalam ayat-ayat yang menyebutkan tentang neraka. Maka hujah yang membawa dalil itu lebih kuat berbanding dengan membawa dalil sempurna. Hujah yang tidak dapat ditolak itu ialah qaul mengatakan bahawa neraka juga kekal. Dan perkara ini dinukilkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah, dinukilkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah, sehingga mereka berdua dituduh bahawa mereka mengatakan bahawa mereka mentarjihkan bahawa neraka itu tidak kekal, dan dikatakan kesesatan Ibn Taimiyah, kesesatan Ibn Qayyim sebagainya. Sebenarnya mereka menukilkan dan menceritakan dan membawa naratif bahawa kaul itu juga kaul yang kuat. Kaul yang kuat, bila kata kuat artinya bila kata kalau mereka beriman dan mengatakan khalidin kekal yang begitu lama tempoh tertentu, dan kalau ada yang kata syurga itu binasa, tidak terkeluar dari sunnah, seolah itu isyaratnya. Inilah yang ulama kata kesilapan beliau. Kesilapan mereka kalau betul silap, tapi bukan itu kaul beliau. Kerana beliau menyebutkan kaul yang satu lagi dengan bawa hujah yang lebih jelas dan sebagainya, dan beliau memenangkan kaul. Cuma beliau kata kalau sekadar mereka beriman dengan adanya neraka, beriman dengan hari kebangkitan, beriman bahawa ada Allah SWT akan mengazab hambanya yang zalim, kemudian akan duduk dalam neraka kekal, tetapi kekalnya tak sama dengan syurga. Kalimah tak sama itu kerana adanya perbezaan pada ayat tertentu. Tahap kekalan adakah bagaimana? Kata kalau orang yang mengatakan tidak sama, tak boleh keluarkan mereka daripada ahli sunnah wal jamaah. Itu sahaja secara umumnya. Baik. La yajiduna waliyyan wala nasira. Kekal selama-lama, tidak didapati orang yang sayang pada mereka, orang yang bantu tolong mereka. Kalau kat dunia ni ada juga duduk kat neraka, sama-sama kat penjara, kawan sebelah kata kesian kau, nanti aku keluar dia tolong, ataupun kata tolong menolong. Kat syurga, kat neraka tak ada tolong menolong. Dia tak ada istilah kawan sebelah kesian bagi ni, tak, sama-sama diazab, dan tidak ada wali yang tidak ada penolong, tidak ada pelindung, wala nasira, dan tidak ada yang membantu. Kerana hari kiamat Allah adalah maliki yaumiddin. Allah juga maliki yaumiddin, malik dan dia malik, yang lain tidak ada apa-apa. Yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Pada hari tersebut muka mereka akan dibolak-balikkan api neraka. Ini maksudnya diazab, bukan duduk kat neraka tu, dah duduk dalam neraka. Kemudian muka mereka akan dibakarkan dari tempat api yang lebih panas barunya, dibolak-balikkan di atas neraka. Jadi ada malaikat yang bertugas menyiksa mereka dalam neraka, bukan sekadar masuk dalam api neraka. Yaqulun, mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Alangkah baiknya dulu kita bertaat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan kata Syekh lagi, kita mengakui bahawa akan masuk syurga orang-orang yang telah dinyatakan demikian dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan ditentukan pribadinya atau disebutkan sifatnya. Masuk neraka, masuk syurga, ada yang ditentukan orangnya, ada ditentukan sifatnya. Ditentukan orangnya yang ada dalil. Sahabat-sahabat yang 10 orang secara spesifik, khas. Dan sahabat-sahabat yang disebutkan secara personal. Uqasyah masuk syurga tanpa hisab. Bilal telah masuk syurga, tapak kakinya mudah ini. Aisyah radhiyallahu anha, Hasan Husain radhiyallahu anhuma, pemuda penghulu-penghuni syurga. Khadijah radhiyallahu anha, nama-nama yang khusus disebutkan. Juga lelaki Ansar yang maafkan orang yang tiap-tiap ketika tidur, maafkan semua orang yang melakukan kesalahan kepadanya. Sa'ad bin Mu'az dan sebagainya. Ini nama-nama yang menyebutkan bahawa tiap-tiap sahabat itu ada manaqibnya mereka sendiri, ada
kedudukan yang istimewa sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang disifatkan secara umum dengan sifat. Siapa mereka? Ke semua yang tidak disebutkan nama mereka masuk syurga dengan sifat. Orang-orang yang beriman, amal soleh, orang-orang yang bangun qiyamul lail, orang yang ini disebutkan sebagai ahli syurga secara sifat. Okey, selepas wahyu terhenti, ada lagi tak orang yang disifatkan dengan bahawa dia akan masuk syurga? Tak ada. Satu, kita tak boleh katakan seorang tu meninggal, kita jadi asyahid. Syahadah di sisi Allah kita tak mampu. Kita kata kalau sebut asyahid insya-Allah boleh lebih ringan berbanding asyahid, tapi lebih baik sebutkan doa. Semua kata Allah indahu syahadah. Semua Allah catatkan bagi dia pahala syahid. Bukan kita tak iktiraf dia punya pengorbanan, tapi kerana kalimah asyahid itu adalah satu tazkiyah yang melibatkan syurga, yang melibatkan apa yang tidak ada wahyu secara spesifik. Jadi ahli syurga ada yang disebutkan secara namanya, ada disebutkan secara sifatnya. Sifat pula ada dua. Satu, sifat yang diketahui mereka secara umum, seperti sahabat. Allah kata wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Semua sahabat. Jadi keumuman sahabat itu menjadikan bahawa mereka yang Allah sebutkan as-sabiqunal awwalun di kalangan muhajirin dan ansar, tak disebutkan nama, tapi sifat mereka muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang ikut langkah mereka dengan langkah yang baik. Ini disebutkan sifat-sifat, tak disebutkan nama, tetapi sifat itu dapat ditentukan siapa mereka. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, selepas zaman sahabat, selepas wahyu habis, siapa ahli syurga? Hanya wallazina tabauhum ihsan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kemuliaan umat selepas daripada generasi sahabat Allah sabda, kemuliaan yang ada pada generasi lepasnya adalah apabila mengikut jejak langkah mereka. Sebab tu ada golongan tabi'in yang ikut mereka, tabi'it tabi'in, atba'ut tabi'in, tabul atba' dan sebagainya ila yaumil qiyamah. Sebab itulah ahli sunnah wal jamaah siapa? Yang ikut sunnah Nabi, agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi kata, Nabi sebut faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa tak ikut agama yang aku bawa ni bukan daripadanya. Sunnah tu maksud agama. Sebab itulah ilmu tauhid, ilmu akidah pada awalnya namanya as-sunnah. Ilmu kitab as-sunnah. Sebab tu ahli sunnah orang yang berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wal jamaah, dan jamaah yang selamat, yang Allah dah beritahu dah siapa mereka. Allah dah janjikan syurga. Kita umat Islam pecah pada 73, itulah satu sahaja yang akan ke syurga, dan Allah sebut dah orang Allah dah janjikan satu kelompok masuk syurga, iaitu sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka dah jamaah. Manakala yang pecah dan keluar, mereka adalah firqah, mereka adalah ahli furqah yang berpecah. Dan sebab itu takrif ahli jamaah itu tidak perlu ditakrifkan dengan apa-apa lagi dah clear dalam Al-Quran Al-Karim makna ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu kalimah ahli sunnah wal jamaah diguna pakai sejak zaman Ibn Abbas tafsirkan beberapa ayat dan sebutkan sebab ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Digunakan Ibn Sirin tentang ahli sunnah wal jamaah, anak murid kepada sahabat, anak murid yang besar zaman tabi'in yang besar. Dan Ibn Sirin ceritakan tentang sahabat, kata lam yakulu yas'aluna 'anil isnad, sahabat mana pernah tanya tentang sanad-sanad ni dulu. Falamma waqa'atil fitnah, bila berlakunya fitnah, artinya orang dah bergaduh, orang dah bunuh Sayyidina Uthman, orang dah mula, anak-anak muda yang datang kemudian di kalangan zaman tabi'in dah mula cakap agama, cuba nak menipu pakai nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru mereka kata sammu lana rijalakum. Bila mereka buat berita, dari mana kau dengar? Dengar dari siapa? Fa in kanu min ahli sunnah, kata Rasulullah, kalau yang nama disebutkan tu yang beritahu di kalangan ahli sunnah, yuqbal minhum hadithahum, akan diterima hadis mereka. Wa in kana min ahli bid'ah lam yaqbalu hadithahum, kalau daripada ahli bid'ah tidak diterima hadis mereka. Ibn Sirin ceritakan tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan istilah ahli sunnah wal jamaah ada tak pada Ibn Sirin? Zaman Ibn Sirin ada. Ibn Sirin meninggal pada tahun 124 Hijriah. Lepas Ibn Sirin ada tak? Ada kitab as-sunnah banyak.
Buku-buku akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Syafi'i itu cerita tentang akidah, Imam Ahmad cerita akidah, Imam Ibn Khuzaimah cerita Ibn Khuzaimah, Imam Sa'id Darimi cerita tentang al-akidah, cerita tentang as-sunnah, dan dah clear. Kitab beratus kitab ada ditulis pada zaman tersebut yang ditemukan. Ayat Quran pun terangkan dengan jelas apakah arti Ahlussunnah wal Jamaah. Dan semua ni clear pada zaman tersebut. Kemudian datang generasi kemudian. Generasi kemudian, kemuliaan mereka terhadap sunnah kerana mereka mengikuti. Bukan mereka pengasas, bukan mereka lah mengambil nama tersebut. Sebab tu sampai kiamat kita tak setuju takrifan Ahlussunnah wal Jamaah diletakkan pada generasi kemudian. Mesti diletakkan kepada generasi yang awal, yang satu selamat, yang daripada umat ini yang ada kalimah la ilaha wa Nabi kata kaum Yahudi telah berpecah kepada 70 golongan, Nasrani dah pecah pada 72, dan umat ini akan pecah. Wa sataftariqu hadhil ummah ila 73 firqah, akan jadi 73 golongan, akan pecah nanti. Dan umat ini akan pecah dari umat Muhammad SAW, bukan Yahudi, bukan Nasrani, umat Nabi SAW. Dan itulah Nabi kata semua ke neraka kecuali satu, mereka adalah golongan ahli sunnah. Ada kata al-jamaah, dan dah clear siapa mereka, sebab dah ada ayat lain terangkan siapa ahli syurga. Dah terangkan dah ahli syurga, jalan sahabat Nabi SAW. Jadi tidak ada makna jamaah kecuali merujuk pada sahabat. Jadi selain daripada selepas generasi mereka ialah orang yang mengikuti mereka. Sebab itulah diterima ahli sunnah itu sebagai golongan atba'us salaf, pengikut salaf, pengikut generasi awal as-salaf yang mendahului dalam agama ini, kerana mereka dah dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang orang yang cerita tentang salaf dan ikut salaf, itulah nama as-salafiyah. Betul, golongan salafiyah redha dipanggil sebagai salafiyah. Sebab apa? Sebab salafiyah merujuk kepada generasi awal. Atau al-sunnah redha sebab memang agama mereka pegang pada sunnah. Atau apa saja nama yang mengisyarat kepada makna yang sebenar. Tapi bila dipisahkan dengan generasi yang bukan menjadi i'tiqad Ahlussunnah, ada orang panggil Wahabiyah, Muhammad Wahab. Memang Muhammad Wahab tu mulia, tapi bukan akidah dan agama kita berkaitan dengan Muhammad Wahab. Muhammad Wahab dengan kita sama aja, dengan semua ulama-ulama yang lain. Termasuk Ibnu Hajar sebelum ni, sebagai semua nak ikut sunnah Nabi SAW. Kita hanya itibak pada sunnah, itibak pada salaf generasi awal. Kita tak reda dinamakan sebagai Wahabiyah, tak reda dinamakan sebagai Taimiyun, tak reda dinamakan sebagai Qayyimiyun, tak reda orang sebutkan dengan nama siapa sekalipun, sebab kita tak nak agama ini dikaitkan dengan mana-mana individu. Agama ini milik Allah dan Rasul, dan Allah suruh ikut generasi awal. Sebab itu kita setuju dengan nama as-salafiyah kerana kembali kepada salaf nisbahnya, atau ahli sunnah, atau keumuman. Biarkan takrif ahli sunnah itu menjadi umum, boleh dicapai oleh semua orang, tak kira lah jamaah mana sekalipun. Dan itu pun akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan sebagai kebanyakan manusia bila mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka awamul muslimin. Mereka bukan kumpulan yang keluar buat pemikiran sendiri, mereka orang awam, tak tahu apa-apa pun. Kadang-kadang pergi jumpa khawarij, terpengaruh sikit, datang balik, betul balik. Bab ni faham, bab ni tak faham. Itu orang awam lah tu. Orang awam, mereka awamul muslimin. Mereka adalah termasuk dalam keumuman kaum muslimin, yang mana mereka terdedah kepada terdedah dengan pelbagai perkara yang boleh mempengaruhi mereka kerana mereka kurang ilmu, tapi mereka tetap iman mereka sah. Mereka tak samalah macam orang yang alim, yang tahu, yang boleh pertahankan akidah sebagainya. Cuma kadang ditakrifkan khusus pada kumpulan-kumpulan yang datang kemudian, dan itu sahaja Ahlussunnah wal Jamaah membawa implikasi yang sangat besar dalam takrifan dan pemahaman agama. Imam yang 4 belum ada lagi. Ketika Imam 4 ni datang, Abu Hasan al-Asy'ari belum lahir lagi. Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi belum lahir lagi. Mereka hanya lahir meninggal pada kurun keempat, 320 lebih. Lahir pada tahun 260 lebih baru lahir. Zaman sebelumnya, imam yang 4 dah ada sebelum Abu Hasan al-Asy'ari. Imam qiraat semua sekali. Qiraat-qiraat yang 10 semua ada pada zaman sebelum Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Imam nahwu, semua cerita tentang imam-imam, semua bidang
dah ada dulu sebelum Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita tak keluarkan Abul Hasan daripada Sunnah wal Jamaah. Malah kita tak nak keluarkan Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah daripada keumuman Sunnah wal Jamaah, kerana mereka juga terikat dengan kena ikut Quran dan Sunnah. Kita bukan keluarkan mereka artinya kita tak setuju, artinya kita mengatakan mereka ahli bid'ah, ahli neraka. Tak, bukan begitu maksudnya. Semua selain daripada salaf, selain daripada yang asas ini, mereka perlu ikut apa yang ada pada situ. Termasuklah Wahabiyah. Kalau ada Wahabiyah sekalipun. Termasuklah Taimiyun ke, Qayyimiyun ke. Sebab tu kita kritik Ibn Qayyim, Ibn Taimiyah tadi. Kita baru kritik. Sebab mereka pun kena ikut sunnah. Walaupun mereka tokoh Ahlussunnah wal Jamaah, bawa sebar sunnah, tapi mereka tidak boleh terlepas daripada bawa bukti dalam agama ni. Kita nilai. Kena balik semula kepada generasi awal yang selamat tadi. Tak ada seorang pun terlepas. Imam yang 4 pun yang merupakan kita imam ikut, kita tetap nilai balik kerana semua orang nak ikut sunnah. Jadikan sunnah ini dan generasi sahabat sebagai ikutan, dan mereka lah ahli sunnah yang mengekalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takrifan ini tidak boleh dibuat suka hati. Dia akan memberi implikasi yang sangat besar kepada pengamalan agama. Tak malah. Ni cerita umum, tak ada kaitan dengan mana-mana isu, tak ada kaitan dengan apa-apa. Memang begini pun kita cerita dari dulu lagi, sebelum ada isu pun. Sebelum ada isu RUU pun, beginilah kita cerita balik-balik. Bukan sebab kita cerita pasal isu saja. Dan kita tegaskan perkara ni, Asatizah cerita benda ni daripada awal. Nak faham. Sebab tu kita tak pernah, bila kita ikut pada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di kalangan dengan ikut manhaj salafiyah, tak pernah kita kutuk Ibnu Hajar, kutuk Imam Nawawi, tak pernah. Sebab manhaj kita bukan ajak, bila kita kritik perkara ilmiah, kita tak keluarkan mereka daripada sunnah. Ketokohan tokoh-tokoh besar, termasuk tokoh yang menentang salafiyah seperti Imam Juwaini dan sebagainya, kita tetap Al-Imam Al-Haramain, kita sebut dengan penuh hormat sebagainya. Sebab apa? Mereka berada dalam keumuman kaum muslimin, keumuman orang-orang yang cuba ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bincangkan kerana kesilapan. Kita cerita tentang bid'ah. Adakah kita benci dengan orang yang buat tahlil? Tak. Saya ada jemaah saya, jemaah yang kenal lah, meninggal. Beliau memang kuat ngatib kuat macam. Tapi bila dengar beliau meninggal, tak, sampai sekarang saya masih mendoakan beliau, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sebab apa? Nak cerita hati kita ni tak pernah pun ada perasaan benci, tak. Kita cerita pun hanya sekadar je kesian. Atuk tu yang saya kata, pakcik tu atau atuk tu yang datang masjid, berdoa pada Allah, angkat tangan, takkan nak kata kita nak kafirkan dia. Mana boleh jadi kafir? Ini orang Islam yang betul ibadah pada Allah. Bila kita kritik salah, kerana kita sayangkanlah. Kan? Dia boleh baca Quran, dia boleh berzikir dengan zikir yang betul, tapi masa dia buat yang salah, kita kesianlah. Waktu dia habis pada, sedangkan dia ada peruntukan waktu dia, boleh dia peruntukkan pada yang lebih tepat. Kita nampak orang baca Quran dah. Orang yang berilmu, dia akan tegur. Orang baca bismillah tak betul, contoh Fatihah. Kita reda tak orang tukar baris? Bismillahirrahmanirrahim. Kita jadi imam. Kita kat belakang dah goyang dah. Bismillah ni, Fatihah ni. Ini berkaitan dengan asas rukun ni, rukun solat ni. Kita dah ada yang mufarakah tak mufarakah, betul tak betul, dan macam-macam isu tu. Itu baru bacaan. Baru perkara macam mana pula tentang persoalan akidah yang lebih besar daripada itu sebagainya, mesti ada kerisauan. Sebab tu kita tak ada apa-apa kepentingan pun, tak ada seorang pun yang rasa kalau macam tak pernah terfikir, tak pernah ada niat nak jadi mufti ke tiba-tiba mufti ke, tak ada pun. Dapat tauliah pun okey dah. Tak ada fikir apa pun. Cuma kita cakap tentang perkara ini kerana ikhlaskan, nakkan agama yang dipegang oleh difahami oleh masyarakat kita, agama yang betul-betul pure daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takrifan tu boleh bawa kepada melimitkan, dan pelimitan itu bawa kepada apa? Akan melimitkan generasi selepasnya yang sebelumnya, yang merupakan jalan sebenar. Kalau Asy'ariyah Maturidiyah tidak membawa perkara baru yang dibawa oleh ahli hadis dan ahli sunnah wal jamaah,
je. Kalian datang kemudian jadi dah pengikut ahli hadis, pengikut salafus salih dan sebagainya. Cukup katakan Asy'ariyah meredas sebahagian daripada ahli sunnah wal jamaah bersama dengan generasi awal salafus salih. Selesai. Bukan melimitkan. Cukup. Macam mana kita pun kata Wahabiyah ni bukan ahli sunnah. Tak, Wahabiyah pun sebahagian ahli sunnah wal jamaah. Sebab mereka pun bawa Quran sunnah. Tak apa pun. Perkara itu perkara yang biasa. Nak sebut Wahabiyah ke Taimiyah ni sebahagian ahli sunnah wal jamaah, nak sebut nama siapa sekalipun. Datang pula kumpulan apa pada Asriyah. Data Asriyah. Asriyun. Nak sebut kumpulan apa sekalipun, tak kisahlah, asalkan mereka ni sebahagian daripada ahli sunnah wal jamaah. Kerana nama-nama kemudian tidak ada makna. Mereka sifat mereka sebagai ahli sunnah itu bergantung kepada sejauh mana mereka ikut generasi awal atau ikut Al-Quran dan sunnah. Itulah kembali dari segi nak metodologi je. Tiap-tiap kumpulan ada cara dia, cara syarah dan sebagainya. Tengoklah betul tak betul dengan Quran sunnah. Dicek semula. Baik sekadar ini. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.